Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi bidang adab, tajuknya bijak berkomunikasi. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita membaca doa bersama-sama. Semua boleh tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, sebelum kita masuk kepada isi pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ada beberapa soalan. Okey, semua boleh lihat kepada gambar di hadapan ini. Okey, soalan pertama, apakah yang dapat kamu lihat melalui gambar ini? Ini merupakan gambar dua orang lelaki yang sedang bercakap, yang sedang berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, jadi Ustazah nak tanya, pada pendapat kamu, adakah mereka sedang berbual perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik? Melalui gambar ni kita nampak mereka berbincang perkara yang baik kan? Tak nampak mereka gaduh, tak nampak mereka bertekar ke apa ke kan? Okey, adakah wajar mereka mencela di antara satu sama lain? Semestilah tidak wajar, tak baik kepada kita ataupun kepada semua orang untuk mencela di antara satu sama lain. Okey, jadi hari ini kita nak pergi kepada topik pembelajaran kita, iaitu kita akan sambung pembelajaran, tajuknya ialah bijak berkomunikasi. Macam mana kita nak beradab ketika berkomunikasi. Okey, pada minggu lepas kita belajar tentang maksud komunikasi, dalil berkaitan dengan komunikasi, dengan hukum berkomunikasi. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar yang pertama sekali adab-adab ketika berkomunikasi, dan yang kedua kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Okey murid-murid, kita akan belajar berkaitan dengan adab-adab berkomunikasi. Okey, yang pertama sekali memulakan komunikasi dengan salam. Okey, jadi sebelum kamu memulakan pertuturan kamu, sebelum kamu berkomunikasi dengan orang lain, berilah salam terlebih dahulu. Contohnya macam mana? Assalamualaikum Ali, Assalamualaikum Siti. Okey, yang kedua sekali, memilih kata-kata yang baik. Jadi, sewaktu kamu berkomunikasi, sewaktu kamu bertutur dengan orang di sekeliling kamu, pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak mengguris perasaan orang yang kamu tengah bercakap. Okey, yang seterusnya, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Okey, bila mana kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, cakaplah dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Jangan tengking, jangan marah. Sekiranya dia ada buat kesalahan, tegur dengan berhemah. Okey, seterusnya, berkomunikasi mengikut keperluan. Okey, ini Ustazah nak ingatkan, bila kamu nak berkomunikasi dengan orang di sekeliling kamu, dengan sesiapa saja, dengan ibu bapa ke, dengan kawan-kawan, dengan sahabat, kamu cakap bila perlu. Elakkanlah cakap perkara-perkara yang kosong, perkara yang tidak memberi manfaat. Okey, seterusnya, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Okey, bila mana kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, dia tengah bercakap tu, kamu dengarlah dia tengah bercakap tu, tumpukan perhatian. Supaya dia tidak terasa hatilah. Janganlah waktu dia bercakap, kamu pandang tempat lain, kamu tak dengar buat kerja kamu kan. Jadi, bila di mana dia tengah bercakap tu, kamu tumpukan perhatian kepada dia. Okey, yang terakhir sekali, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Bila mana kamu sedang berkomunikasi, tengah bertutur dengan kawan-kawan kamu ke, dengan sesiapa saja, elakkan daripada menipu. Kamu janganlah menipu. Bila kamu tengah bercerita tentang sesuatu perkara, ceritalah perkara yang benar. Dan yang penting sekali, jangan sakitkan perasaan dia. Jangan sakitkan perasaan hati dia. Itu adalah adab-adab
berkomunikasi. Ustazah harap kamu dapat aplikasikan adab-adab berkomunikasi ini dalam kehidupan kamu. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Tadi kita dah belajar dah kan adab-adab yang kita perlu jaga ketika kita berkomunikasi. Okey, yang pertama sekali kepada individu, iaitu kepada diri sendiri, apa kepentingannya ialah bila kita beradab ketika berkomunikasi, kita akan mendapat pahala. Yang kedua sekali, kita akan disenangi orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir sekali, akan mengeratkan silaturahim, sama ada dengan kawan-kawan kamu ke, dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga maupun dengan sesiapa saja. Itulah pentingnya kita beradab ketika berkomunikasi. Okey, seterusnya kepada masyarakat. Bila kita beradab ketika berkomunikasi, dapat memupuk sifat hormat, menghormati di antara satu sama lain dan mengelakkan permusuhan dan kebencian. Okey, yang terakhir sekali, bila mana kita beradab ketika berkomunikasi kepada negara pula, apa pentingnya kepada negara adalah dapat memelihara kedamaian negara dan dapat menjamin keselesaan hidup di dalam negara. Okey, jadi Ustazah harap semua dapat praktikkan adab-adab ketika berkomunikasi sebab kepentingannya sangatlah bagus, sangatlah tinggi bila mana kita menjaganya. Okey, sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Ustazah akan edarkan nota berkaitan dengan bijak berkomunikasi yang mengandungi yang pertama sekali adab-adab berkomunikasi dan kepentingan ketika berkomunikasi. Kamu boleh rujuk kepada nota ini sewaktu kamu nak siapkan modul nanti. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.